Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari Khamis 17 Jun 2021, kita dapat mengadakan lagi satu kelas sirah tahun 5. Okey. Dan macam biasa, sebelum kita mula kelas ni, baca doa seperti mana kita baca doa dalam kelas. Kemudian awak buka balik video ni dah. Okey. Okay, Mukadimah harap semua murid tahun 5 berada dalam keadaan bersemangat dan awak boleh tengoklah kalau adik-adik awak ni nampak macam lagi bersemangat kan. Jadi kita abang-abang ni kena abang-abang kakak-kakak ni kena lebih bersemangat untuk belajar. Okay. Hari ni kita masih dalam tajuk seperti minggu lepas. Sekejap Mukadimah tekan. Minggu lepas kita belajar tentang tajuk dia perkembangan Islam dari sudut muamalat. Muamalah kan? Okey, muamalah. Okey. Minggu lepas kita belajar tentang pengenalan kepada muamalah itu sendiri, iaitu pertukaran kan, saling bertukar barangan, perkhidmatan, manfaat kan, yang kita belajar minggu lepas. Okey. Dan juga kita belajar kenapa penting sangat muamalah Allah silap tu. Kenapa penting sangat muamalah ni di dalam Islam? Okey, ibadah tu pedulikan je. Mukadimah terlupa nak padam. Okey, kepentingan muamalah di dalam Islam ni yang Mukadimah tunjuk satu apa tu? Pinggan nasi tu kan. Daripada ramai orang. Okey, kita tengok. Kita perlukan ramai orang untuk kita dapat satu pinggan nasi yang kita makan tu. Okey. Jadi hari ni dalam tajuk yang sama kita nak tengok pula macam mana sebenarnya muamalah pada zaman jahiliyah ni. Okey, dan juga sedikit pengenalan tentang perbezaan muamalah di dalam Islam dan muamalah jahiliyah itu sendiri. Okey. Kita tengok muamalah jahiliyah dulu. Yang ni awak boleh buka buku teks muka surat 32. Kita baca sama-sama. Okey, ni muka teks muka surat 32. Okey, Mukadimah besarkan. Kita baca sama-sama ikut apa yang Mukadimah baca. Okey, muamalah bermaksud pertukaran barangan, perkhidmatan atau sesuatu manfaat. Ia melibatkan jual beli, urusan hutang, pinjaman dan lain-lain. Okey, urusan hutang ni dia macam yalah cara kita pinjam duit dengan orang kan. Tak boleh nak ambil lebih. Okey, dan gadaian contohnya mak ayah awak pergi gadai barang-barang kemas untuk dapatkan duit. Nanti bila dah ada duit bayar balik, dapat barang kemas balik. Tu gadai. Okey. Yang kedua, kegiatan ekonomi masyarakat Arab jahiliyah ialah pertanian dan perdagangan. Okey. Pertanian dan perdagangan. Okey. Kalau tengok pertanian dan perdagangan dulu. Perdagangan ni perniagaan lah. Kedua-dua aktiviti dilakukan bukan untuk membantu orang lain. Seperti yang kita belajar, kepentingan muamalah yang sebenar adalah untuk membantu antara satu sama lain, kerana kita ni tak akan sempat nak sediakan semua keperluan kita. Jadi kita kena saling bantu-membantu, saling bergantung antara satu sama lain. Okey. Tapi kalau zaman jahiliyah, maksudnya tujuan muamalah ni bukan untuk membantu orang lain, tetapi nak menguasai orang lain. Kita tengok macam mana cara muamalah jahiliyah ni boleh macam menguasai orang lain. Okay. Memperkuatkan kabilah mereka. Okay. Mereka berusaha supaya mereka ni jadi orang yang macam diperlukan oleh orang lain untuk kuatkan kabilah mereka sendiri. Okay. Dia kumpul harta benda bagi mempertingkatkan kekuatan untuk menentang musuh dan juga membalas dendam. Okey. Yang ni Mukadimah nak kaitkan sikit. Kalau murid-murid pernah dengar tentang kisah pemulawan keluarga Nabi ke? Dulu pemulawan keluarga Nabi ni supaya Nabi ni menghentikan
dakwah Islam. Pernah keluarga Nabi ni di pulau, maksudnya sebabkan mereka mereka ada keperluan yang berbeza, mereka tak jual barang dekat keluarga Nabi, dan juga mereka tidak membeli barang daripada keluarga Nabi. Sampai kan masa tu keluarga Nabi ni ada yang terpaksa makan daun-daun kering. Okey, pemulawan okey. Seterusnya, okey, muka surat 33 pula. Kejap dah, kan bahasa ada tertinggal saat ni. Okey, betul dah. Muka surat 33 pula. Okey, Mukadimah besarkan. Okey, kita baca. Orang kaya terlibat dengan riba dan menindas golongan miskin dengan mengenakan riba berlipat ganda ke atas wang yang dipinjam. Okey, jadi orang miskin ni dia tak ada wang, tapi orang kaya ni dia dah lah orang miskin ni tak banyak duit. Bila pinjam duit, pinjam 10,000 kena bayar 30,000. Jadi orang miskin tu tak kaya-kaya. Orang kaya ni berlipat kali ganda kekayaan dia, kan? Okey. Mereka juga menjalankan perniagaan dengan cara penipuan. Penipuan macam mana? Iaitu mengurangkan timbangan dan juga sukatan barang. Besar ni dosa mengurangkan timbangan dan juga sukatan barang. Jadi kalau ada murid-murid yang tolong mak ayah jual kedai runcit ke apa, ataupun jual kat pasar ke, janganlah mengurangkan timbangan dan juga sukatan barang, sebab Allah sangat marah kepada golongan-golongan ni. Pernah ada satu kaum daripada Nabi mana yang seksa dengan seksaan yang pedih kerana buat yang ni lah, mengurangkan timbangan dan juga sukatan barangan. Okey, walau bagaimanapun setelah kedatangan Islam, semua bentuk penipuan dan penindasan dalam perniagaan dihapuskan. Okey, muamalah dalam Islam adalah untuk membantu sesama manusia bagi meringankan beban dan juga dapat menghubungkan silaturahim. Kita akan rasa kita memerlukan antara satu sama lain. Allah mengharamkan amalan riba kerana ia menzalimi pihak yang lain. Okey. Okey, tengok menindas golongan miskin, mengenakan riba berlipat kali ganda, cara penipuan. Okey. Mengurangkan timbangan dan sukatan barangan. Okey, yang Islam kita akan belajar lagi minggu depan lebih detail. Okey. Rasulullah SAW sendiri membuktikan bahawa perniagaan tanpa sebarang penipuan dan menggunakan sistem timbangan yang betul telah memberi keuntungan yang besar. Okey, mereka ingat kalau mereka buat dengan cara yang betul ni, mereka tak akan dapat untung. Tapi sebenarnya Rasulullah sendiri yang terlibat dengan perniagaan, dia buat dengan cara yang betul, untungnya lebih besar. Sebab dia ada dua. Orang akan lebih percaya kepada kita dan lebih macam ramai pelanggan lah. Dan yang keduanya, berkat daripada Allah sendiri. Okey, keadaan ini berlaku ketika Rasulullah SAW bertanggungjawab menguruskan perniagaan Sayyidatina Khadijah di Syam. Okey, muamalah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah berdasarkan ketakwaan ataupun kepatuhan. Berhati-hati. Orang yang bertakwa ni dia akan berhati-hati dalam apa semua yang dia buat. Jadi muamalah yang dalam Islam ni berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takut kalau nak mengurangkan sukatan, nak mengurangkan timbangan, nak tipu orang, takut kerana kita berdasarkan kepada takwa kepada Allah. Allah nampak semua benda yang kita buat, kan? Okey. Buku teks muka surat 34. Okey, tengok muamalah pada zaman jahiliah. Kita kenal, kita tengok lebih lanjut. Okey, Mukadimah besarkan ni. Okey, muamalah pada zaman jahiliah. Masyarakat jahiliah mengamalkan penindasan di dalam muamalah mereka. Tidak ada unsur tolong-menolong sesama mereka.
Okey, contohnya mereka mengamalkan penipuan di dalam jual beli seperti mengurangkan timbangan, okey, meletakkan barangan yang baik di atas, manakala yang buruk di bawah. Okey, yang ni kebiasaannya lah orang yang jual buah, jual sayur kan. Yang atas-atas tu cantik je. Bila kita nak beli, dia ambil yang bawah sekali, yang buruk-buruk. Okey. Jadi kita orang yang bertakwa jangan buat macam tu kalau kita terlibat dalam perniagaan. Dan kalau kita nampak pun orang macam tu, tegurlah kan. Okey, kita pun kalau orang yang jual barang macam tu, mesti itulah kali terakhir kita beli dengan dia kan. Lepas ni dah ingat dah makcik tu, tak beli dah. Okey. Tak nampak sikit ni, kejap ni mengalihkan sikit gambar. Okey. Mereka juga mengamalkan riba dan rasuah. Rasuah. Kesannya golongan miskin tertindas, manakala golongan kaya terus mengaut untung. Okey. Rasuah ni contohnya macam dibagi hadiah lah kalau orang yang menolong dia kan. Contohnya kalau kata sekarang ni, contohnya saman. Kalau orang ada contoh kalau pegawai polis yang mengambil rasuah ni, contohnya saman tu 1,000 kita patutnya kita kena bayar kan. Tapi kalau kita bagi rasuah, bagi kat polis tu contohnya RM50, dapat kat polis tu RM50. Jadi kita tak payahlah bayar yang 1,000 tu. Tapi masalahnya itu adalah berdosa kerana kita memberi rasuah kepada polis tu. Biasanya duit 50 tu akan dapat kepada pegawai tu sendiri. Tapi kalau kita bayar yang 1,000 tu, dia akan jadi duit kerajaan yang akan digunakan untuk memenuhi keperluan negara lah. Okey. Dah kita buat salah kan, jadi kenalah bayar saman. Ataupun kita minta polis tu kesian kat kita, tapi jangan bagi apa-apa. Okey, tapi tengoklah kalau polis tu kesian lah. Yang penting awak jangan buat kesalahan lah. Okey. Diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pergi ke sebuah pasar, kemudian meletakkan tangan baginda ke dalam sebuah guni berisi buah-buahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati di bahagian atas guni itu mengandungi buah-buahan yang elok, macam yang Mak Alimah cerita tadi lah kan. Manakala di bahagian buah-buahan yang tidak elok, di bawah ni dia tertinggal. Di bahagian bawah buah-buahan yang tidak elok, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur perbuatan penjual tersebut. Okey. Amalan menipu di dalam berjual beli turut terbawa-bawa hinggalah datangnya Islam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengubah dan menunjukkan bagaimana cara muamalah yang betul di dalam Islam. Yang ni Mak Alimah baru perasan gambar dia agak sengit, jadi minta maaf ya. Kita tengok elok-elok dalam buku awak. Buku awak tak sengit. Okey. Seterusnya, okey, perbezaan muamalah di dalam Islam dan jahiliyah. Okey, kita boleh tengok sini buku teks muka surat 36. Okey, Mak Alimah besarkan yang ni je yang kita nak belajar hari ni. Besarkan yang ni. Kita tengok. Ni item-item perbezaan dia. Okey, ni yang di sebelah ni muamalah Islam, sebelah ni muamalah jahiliyah. Jadi perbezaan antara muamalah Islam dan muamalah zaman jahiliyah. Okey, dia ada 3 perbezaan. Pertama, dari sudut perbezaan dia, konsep dia. Kalau muamalah Islam ni dia tolong menolong sesama manusia untuk saling melengkapi benda yang kita tak ada. Okey. Muamalah jahiliyah ni pula dia melakukan penindasan terhadap masyarakat. Jadi yang susah akan bertambah susah, yang kaya akan bertambah kaya. Okey, kejujuran di dalam semua urusan. Okey, amalan muamalah Islam ni dia jujur dalam semua urusan dia. Tapi kalau muamalah jahiliyah ni riba, rasuah, penipuan di dalam jual beli. Okey, dasar dia pula dasar ketakwaan kepada Allah. Dasar muamalah jahiliyah hawa nafsu semata-mata. Okey. Jadi latihan kita pada hari ini, latihan 1 ni,
Buku aktiviti muka surat 23. Okey. Yang ni tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. Okey, yang ni Mukadimah tak akan bacakan. Cuma yang ada masalah nak baca jawi, boleh kontak Mukadimah di Google Meet nanti, ataupun boleh voice note jugalah, PM Mukadimah dah. Okey. Yang ada masalah nak baca jawi saja. Mukadimah nak ingatkanlah darjah 5, baca betul-betul lah, jangan main tanda je right pakuh deh. Baca betul-betul. Menandakan kita darjah 5 boleh memahami apa yang Mukadimah ajar, dan ditambah pula dengan awak baca buku baru jawab. Jangan main-main jawab je. Kadang-kadang Mukadimah nampak bijak yang ni, tapi dia salah tu. Rasanya dia tak baca betul-betul pun ayat yang latihan ni. Okey. Yang kedua, buku aktiviti muka surat 24. Yang ni gariskan pada jawapan yang betul. Pilih salah satu jawapan yang betul. Yang ketiga, buku aktiviti muka surat 25. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang disediakan. Semua senang-senang je hari ni. Sikit je awak kena tulis. Lepas siap nanti hantar kepada Mukadimah dah. Okey. Harapnya awak boleh memahamilah tajuk yang kita belajar hari ini, perbezaan muamalah dalam jahiliyah, dan juga perbezaan sedikitlah perbezaan, pengenalan perbezaan antara muamalah jahiliyah ni dengan muamalah Islam. Yang detail tentang cara muamalah Islam kita akan belajar insya-Allah minggu depan, bersama dengan kesan daripada perkembangan agama Islam dari sudut muamalah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa masuk Google Meet dah.